sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Ketua Muslimat Masjid Al-Abrar Puan Hajah Halijah binti Ahmad, Barisan Jawatankuasa Masjid Al-Abrar, yang berbahagia penceramah istimewa kita hari ini, Dr. Ustazah Hajah Faridah binti Haji Ahmad, AMK DCK, Ketua Penolong Mufti Bahagian Fatwa, Setiausaha Bahagian Fatwa Negeri Kedah, Jabatan Mufti Kedah Darul Aman, puan-puan, muslimin dan muslimat, adik-adik, kakak-kakak dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Abrar untuk mendengar pencerahan, penjelasan serta perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah kita dengan tajuk Fiqh Muslimah. Saya mewakili Jawatankuasa Masjid mengalu-alukan kedatangan Ustazah ke Masjid Al-Abrar. Terima kasih Ustazah. Semoga dengan pencerahan dan perkongsian ilmu yang diberikan oleh Ustazah nanti akan memantapkan lagi ilmu pengetahuan kita dan menjadi sebagai panduan serta pedoman dalam mengerjakan amal ibadat kita seharian, insya-Allah. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Dr. Ustazah Hajah Faridah. Ini serba sedikitlah yang maklumat yang saya dapat dari Ustazah. Saya sebutkan secara ringkas. Ustazah berasal daripada Air Hitam Alusta Kedah, mempunyai 16 orang adik-beradik. Sekolah yang pertama di SK Air Hitam Alusta, seterusnya melanjutkan pelajaran ke Maktab Mahmud Putri Alusta, dan seterusnya Ustazah melanjutkan pelajaran ke Kuzar Terengganu, selepas itu ke luar negara, ke Kahirah Mesir, dan beberapa universiti lagi selepas itu, dan pencapaian tertinggi di UUM, ijazah Doktor Falsafah PhD School of Law. Alhamdulillah. Semoga ianya menyuntik semangat kepada kita untuk mendorong anak-anak dan cucu-cucu kita semangat cinta kepada ilmu, InsyaAllah. Sebab tu saya bacakan biodata tu, supaya kita pun rasa macam nak juga pencapaian seperti mana yang dicapai oleh Ustazah kita pada hari ini. Okey, untuk tidak melengahkan masa, dijemput Dr. Ustazah Hajah Faridah untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam salatan daimatan min yaumi khalaqta dunya ila yaumit talaq wasturna ya Allah baina yadayka ya aziz ya khalaq. Amma ba'd. Makasih pada puan pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Imam beserta Jawatankuasa Masjid Al-Abrar Taman Peruda, mungkin ada pengurusi hawa masjid, para penganjur yang betul-betul lumuh menjayakan sambutan 10 tahun penubuhan masjid kita ni, sesungguhnya perempuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah, hari Jumaat yang mulia kita ada dalam rumah Allah, kan, sama-sama kita ni i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hajal masjid lillahi subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam sejam lebih sikit ni kita dapat sama-sama meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan tanpa melengahkan masa, sama-sama kita memulakan
kuliah kita pada petang ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan pahala daripada bacaan Ummul Kitab tadi sampai kepada baginda Nabi SAW, ahli keluarga baginda, para syuhada seluruhnya, arwah ibu bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah, insya-Allah. Dan kita nak tegaskan, kalau baca Al-Quran, Ummul Kitab, surah Fatihah, selalu orang tergelincir tentang Alham. Kan, Ustazah talaqi Quran 30 juzuk dengan Syekh Muhammad daripada Mesir, dia main dekat Masjid Intan Safinas. Kemudian Syazuli, imam ni dia tegur bila buka Fatihah sebab nak baca surah Alif Lam Mim habis tu, dan tu dia tergeliat sikit Alham. Tak betul, dia kata. Dia sukun atas lam. Alhamdulillah, jangan Alham. Tu dia, jadi kalau baca dalam Fatihah takut batal, tak sah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Itu dari segi teknikal pembacaan. Waratilil Quran tartila. Okey. Dan hari ini kita pilih tajuk yang cukup penting dengan kita. Sebab Ustazah bincang tajuk ni di Taman Uda. Mai sak Ustazah kerah-kerah sak anak karya kami. Kan lepas PKP orang tak berapa orang takut nak main masjid. Kan lepas PKP dah selesa dah 6 bulan setahun dah kat rumah kan. Jadi hari ni kita nak flashback balik, nak rangsangkan balik, nak bagi kefahaman. Ada yang pegang hadis ni, pegang apa semua kan, kita nak kongsi saja hari ni dalam masa sejam ni. Baik, mari kita tengok perempuan muslimat sekalian ya. Ni masjid kita, kalau Google mana Masjid Al-Abrar, nama pun cantik, maksud apa tu? Al-Abrar maksud apa? Pilih banyak. Kata kita tak ambil Al-Huda, tak ambil Al-Muttaqin, kan? Siapa ambil Al-Abrar? Maksud apa? Apa dia? Orang yang baik-baik, yang taat dan yang berbakti. Orang yang bagus-bagus je duduk masjid ni. Dan keluar nanti sifat-sifat abrar tu balik kat rumah. Tu yang kita nak. Sebab nama tu penting. Sebab tu kalau nama anak-anak kita wa yusammuhu fi yaum sabi', betul tak? Hari ke-7 kena bagi nama dah anak-anak kita. Pilih nama baik. Dalam kitab ni saya nak lencong sikit kepentingan bagi nama. Kan dulu zaman-zaman 70-an 80-an dia suka kembang nama. Maznah dengan Daud jadi Mazda. Ingat tak dulu-dulu kan rajin kan combine dua nama mak ayah tapi tak ada makna, rugi. Sedap kan. Rosli, Li buah dah macam dengan Liza. Zah tu Zahrah, jadi Liza, nak ambil dua tu. Ya, jadi sekarang kita nak tengok nama tu penting disebut hari-hari. Maka dalam kitab cerita hadiah paling bermakna seorang ibu ayah untuk anak dia, nama. Daripada hari pertama lahir tu, mungkin hari ke-7 sampai usia dia 60-an, sampai masuk bertemu dengan Allah, dipanggil dengan nama tu. Maka pilihlah nama yang baik. Sebab nama tu satu doa. Dan dia ada akan ikut juga nama tu. Kalau kita sandarkan nama tu pada seseorang yang ulama ke, para sahabat ke, dia ada pahala ganjaran di situ. Disandarkan pada orang. Dalam kitab Subulus Salam, dia tu nak masuk neraka dah. Ditanya dengan syafaat dalam kitab, syafaat Quran, syafaat Nabi SAW, syafaat puasa, ada satu lagi syafaat bersahabat dengan orang soleh, ulama. Kamu bersahabat tak dengan ustaz ni, tok guru ni? Tak kenal. Pernah makan sekali tak? Malaikat tanya, tak kenal.
tak pernah makan sekali. Nak cakapnya nak bagi masuk syurga juga tu nak cari asbab. Pernah buat baik tak? Pernah bersahabat tak? Pernah bergandingan tak dengan orang yang alim-alim? Tak pernah. Last sekali ditanya, adakah nama kamu tu disandar pada orang-orang soleh tadi? Tak juga. Nak ceritanya nak cari, boleh makan sekali, boleh tolong sekali, lah tak ada. Rupanya nama tu penting. Dan nama Al-Abrar hari ni cukup hebatlah orang dia. Kalau tu Arab main, dia kata Masya Allah, Masya Allah. Orang di Qadiyah ni semua orang yang keluar serupa dengan nama masjid dia. Hari ni kita berkampung sama 2 hari, tengok banner tadi cerita pasal wanita mai ke masjid, rumah kita, rumah Allah, hari-hari kena mai. Okey, mari kita tengok masjid kita. Pengenalan, mukaddimah kepada tajuk hari ini. Masjid ni tempat beribadah. Kemarin dulu Ustazah pergi satu masjid dekat Tunjang, bocor. Nak semayang pakat lari. Kadang-kadang time ceramah macam ni, waktu maghrib ustaz tu duduk ceramah, krek-krek hujan terus. Nak ceritanya bocor. Sayang masjid kami Ustazah, depan elok, dalam tak elok. Jadi semuanya usaha nak bagi jaga. Lebih-lebih nak masuk Ramadan bulan Mac ni, nak semayang elok, duduk dalam aircon elok, tak mau hujan-hujan basah-basah, bocor-bocor karpet ni. Maknanya semua orang nak jaga masjid. Kita ni tak gaduh, 10 tahun maintenance cantik, pengurusan cantik, cuma imarah saja. Baik, berada dalam rumah Allah ni satu ibadah. Apa ibadat? Ta'abbud. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ta'abbud pada Allah tu satu kemestian. Tak boleh. Kan? Kita ada mak ayah, seminggu tak balik ziarah, tak boleh. Satu kesalahan. Kalau kata sibuk sebulan sekali, kena telefon, kena cakap. Itu sebagai salah satu bakti. Nampak tak? Pada mak ayah yang berkorban untuk kita. Ini bakti untuk Allah sebab Allah cipta kita. Allah bagi sihat. Allah boleh seduh udara nyaman, elok. Orang di sana, saya tadi semalam saya tengok tentera-tentera mujahidin dekat Palestin. Sepanjang tempoh 37 hari mereka berperang tu, sekali pun tentera tu tak qadha semayang. Kita 37 hari tu ada tak? Kok lah terbabas, tidur terlewat ke apa, subuh pukul 7 sejuk-sejuk ni kan. Depa tentera hak mujahidin tak pernah qadha. Tu rahsia kemenangan depa. Allah. Makanan depa apa? Cuba kita google tengok. Makanan depa duduk halaqah Quran. Mana ada makanan? Quran tu kenyang. Sebab tu ada ustazah-ustazah pesan, nanti zaman-zaman kita akan menghadapi dengan cabaran makanan. Kadang-kadang tak boleh makan sehari sekali. Mungkin kita akan hadapi suasana macam tu. Quran itu boleh jadi makanan kita. Kadang-kadang kita pergi buat umrah, tarawih apa semua, tak lapar pun. Pasal apa? Kita minum air zam-zam, dah rasa kenyang. Dan puasa pun tak rasa apa, letih. Sebab kita tawajuh dengan amalan itu, insya-Allah Allah makbul doa kita. Baik. Seterusnya, tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Ada masjid yang lama. Kan? Kita buat masjid baru, ada tapak masjid lama. Kita dulu kita buat keluar fatwa masjid lama tidak boleh dibuat apa-apa binaan sebab dia taraf pada masjid. Kan? Sebab kita tempat tu tak buat sebab sempit, kita buat tempat baru yang lebih luas. Sekarang kita buat fatwa, renew balik, tengok balik, kita istibdal ataupun kita tukar wakaf khas kepada wakaf am untuk masalah lain, buat mahat tahfiz ke, supaya kita boleh imarah, pahala wakaf berjalan. Tu nak cerita aja. Nak kena create lagi ni binaan masjid ni, bumi yang paling mulia atas muka bumi. Selain dari Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin, kena mai di sini. Tak mau main masjid mana-mana pun banyak masjid luas. 568 buah masjid satu Kedah. Duk bertambah lagi. Yang terbaru Tuan pergi baru ni di Masjid Padang Serat, Al-Mahmudi baru duk buat. Lebih kurang 1000 jemaah boleh masuk, 10,000 jemaah boleh masuk. Anak qaryah dia 20,000. Luas, buat seperti Masjid Nabawi. Boleh lalu siapa pergi ke Padang Serai sebelah kiri itu. Baik. Firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah. Kena masjid tu Allah punya.
Jadi tak boleh duk kunci-kunci sembarangan. Kalau kata ada kecurian, kita kena jagalah, letak CCTV ataupun tutup dia bahagian ruang dalam, ruang luar untuk orang musafir. Tak boleh, sebab dia milik orang Islam, sebab milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu sembah orang lain, tak boleh selain daripada Allah. Main masjid ni Allah, keluar masa tenang. Kita nak share masa zaman PKP, tak boleh iktikaf, tak boleh tadarus Quran di masjid. Ada seorang pakcik ni di Masjid Air Hitam, kita pergi ziarah kubur, bawa ayah pergi ziarah kubur tok-tok ni. Jenguk-jenguk ada pakcik tu seorang, dia buka tingkap, dia tak buka aircon, kipas apa semua ni, dia buka tingkap je. Dia ingat takut kita marah dia, takut dia main. Tak tahu dia masuk masjid ada tali tip kuning tu kan. Rupanya dia duduk di situ, tepi tu, dia tadarus Quran. Masjid Pulau Timbul, pakcik tu lalu-lalu tengok masjid menangis. Kan tak boleh pergi sembahyang Jumaat, risau. Kan tak boleh pergi sembahyang tarawih malam-malam, Allah sedih, menangis. Orang yang cinta rumah Allah tak boleh pergi dalam seminggu. Tu perasaannya. Kita nak pupuk tahap dia sampai tahap macam tu untuk wanita muslimah dan juga anak-anak kita. Baik. Definisi dia. Masjid lughatan muwadda' al-sujud. Maksud dia tempat kita nak sujud. Masjid tu daripada perkataan sujud, sajada, yasjudu, masjidan, masdar dia. Maknanya tempat kita nak sujud. Sujud atas kubur tak boleh, sujud tempat tertentu tak boleh, hanya tempat yang khusus. Dan sujud ni mesti ada wuduk. Kalau saja nak buat praktis mak solat, pipi memang kita buat sujud, kena ada wuduk. Nak cakapnya sujud tu tempat yang mulia, dekat dengan pencipta dia. Tu disebutkan tempat sujud. Masjid ni tempat sujud dari segi bahasa. Dari segi syarak, iaitu ma'adda liyuaddi fihi al-muslimun as-salawatul khams jama'atan. Tempat berkumpul orang Islam nak berjamaah 5 waktu. Itu dipanggil masjid. Baik, ni kita tak cerita dah, semuanya tu hadis-hadis yang menyatakan kena mai masjid. Ada sahabat-sahabat, aku ni buta, kan? Dia dialog dengan Rasulullah SAW. Hayya 'alas salah, kan? Bila mai semayang, hayya 'alal falah, aku wajib tak mai, sedangkan aku buta tak nampak. Rasulullah tanya, kamu dengar tak azan? Dengar. Datanglah kamu walaupun dalam keadaan merangkak. Ni untuk orang lelaki, berjemaah tu wajib. Okey, nah? Baik. Quran pula dalil yang kata masjid tu benda yang penting. Innama, yang ni kita nak bagi tahu. Kita nak buat menantu kan, cari ayah dia pergi masjid tak? Tak tanya kan. Kenal anaknya, anak kita kenal dengan anak dia, pakai jadilah kan. Kena tahu juga dia tu ahli masjid ke tak. Satu syarat dia. Sebab keimanan bersangkut dengan ibadah dan bersangkut dengan tempat yang mulia yang selalu dia pergi. Baik. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama, kalimah taukid. Hanya saja orang yang mai ni, yang imarah ni, dia ni beriman dengan Allah. Orang yang mai ni, dia ada iman dengan Allah. Iman tu apa? Kepercayaan yang jitu, dan dia rasa kalau iman dia ni hilang, tak ada nilai lah di sisi Allah. Allah tak pandang semua. Allah tak tengok apa yang kita ada yang lain, puan-puan muslimat. Allah tengok hak dalam. Sebab hak dalam tu kena bagi 70% perhatian. Dengan subuhnya, dengan sebelum tu malamnya, macam mana Quran, kena ada. Kadang-kadang kalau kita usia 70-an, 80-an, kita cepat lupa. Kita tak semayang lama, kadang-kadang kita cakap tak lupa nak ingat dah. Tapi kalau Quran, kalau ibadat duk buat, insya-Allah kita tak akan nyanyuk. Kita tak akan lupa. Allah jaga kita. Baik. Kemudian orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini dia ada kaitan. Dunia, akhirat dia bercantum. Dia kena jaga dua ni. Dua ni dia akan pergi. Mesti bekalannya tak sama. Bekalan dunia dengan makanan, bekalan akhirat dengan amal. Satu hadis Nabi pesan, ahkim as-safinata fa innal bahra amiqun. Perbaiki kapal kamu, kerana kamu nak berlayar satu lautan yang cukup amik, dalam, deep, very deep, dalam. Kalau kamu bawa sampal yang tak kemas, kamu akan karam, tak sampai ke destinasi. Makanya nak pergi ke akhirat tak boleh lenggang-lenggang.
Dia kena susah-susah bawa amalan bagi banyak. Berbaik kapal kamu tu, perbaik amalan kamu. Sebab kamu nak pergi ke sana, nak bawa semua tu bukan nak bawa dosa, tapi nak bawa amal yang banyak. Tu maksud dia. Kemudian aqamas solah, kita mesti sembahyang. Awwalu amal yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi solatuh. Kok sembahyang, sebelum kok sembahyang ni Allah nak tengok dah yang lain, sedekah, baca Quran, buat baik mak ayah, sat. Hak bahagian tu sat, nak tengok nombor satu sembahyang. Sembahyang ni lului, insya-Allah hak belakang tu cantik. Tapi kalau sembahyang tak tengok dah yang lain, kalau sembahyang tu out. Sebab tu kita perkemas tentang solat. Kok buatlah solat. Tadi pun saya mengajak pagi tadi, saya pesan kat kok ada sebelah mim mufsidatis solat. Maknanya ada sebelah perkara yang membatalkan sembahyang kita. Kita buat tapi kita tak tahu betul tak betul. Kita ikut takbir macam mana, kalau bergerakkan batal macam mana. Kadang-kadang kepala duk pusing. Tok Imam, kalau Tok Imam batal, habis yang lain. Sebab tu kita ada faqih. Tok Imam bukan saja dari segi lurah Qurannya cantik, faqih ada. Tu syarat dia. Alhamdulillah kita suara sedap, semua okey. Semayang, dari segi gerak-gerak dia, kena tengok lebih daripada 3 kali boleh batal anggota yang besar. Tu pun dia ambil kira. Kerana apa kita nak cerita semayang sikit. Semayang ni dia ada wuduk semua tadi, cerita tadi pagi tadi. Pergi semayang, tapi tak masuk waktu. Semayang Zuhur pukul 12. Tak boleh. Dia syarat dia mesti masuk waktu, ikut dah kan. Syarat nak semayang mesti ada wuduk. Pula dah kena tengok pula waktu tak masuk lagi. Tengok waktu pula. Jadi setiap angle kena tengok dalam spek tu sempurna semayang tu, bukan aspek kefahaman, faham aktiviti semayang solat. Tempat. Kalau tempat najis tak boleh. Duk semayang-semayang tak cicak jatuh atas kita tadi. Macam mana nak kena semayang lain ke? Nak kena pergi wuduk. Wuduk tak batal. Pergi basuh atas kain kita yang kena tu, terus semayang lain. Jadi aspek-aspek macam tu yang perlu kita bagi penekanan. Sebab orang yang semayang aqamas solah, bukan ada as-solah. Tunai semayang dengan diri semayang tak sama. Sebab tu definisi dia berbeza. Wa ata az-zakah, wa ata zakah maksud dia keluarkan zakat. Tadi pun atas kereta tadi. Orang PN tanya soalan, adik ipar saya ni dapat KWSP, nak kena buat keluar zakat, tapi dia tak mau bayar lah. Dia nak bayar bulan Ramadan ni, pahala lebih sikit. Orang yang keluar zakat, kita bagilah penerangan tadi. Kan? Contohnya siapa dapat KWSP langsam 100k. Dia dapat bulan 11. Hari ni 30 November, asal 1 Disember. Maknanya dah berlalu sebulan. Dapat kita guna ayat Quran, fastabiqul khairat. Berlumbalah kamu cepat-cepat buat amal soleh, jangan duk lengah-lengah. Tetapi dia nak azam nak ambil hak Ramadan. Cukup nisab, cukup haul. Haul segenap setahun ni baru sebulan. Tak wajib lagi. Tapi kau nak bayar lah, tak apa. Tapi dia nak ambil lebih markah. Dia tak boleh simpan sampai bulan Ramadan. Dia kena buat keluar siap-siap, pergi simpan sebelah. Kalau tidak dia guna, nanti sampai Ramadan tinggal sikit lah. Betul tak? Jadi dia buat keluar siap-siap dalam 2.5% daripada mungkin RM2,500, pergi letak sebelah hak yang ni dia nak bayar. Jadi kalau dia guna pun, ingkih yang ni dah ada dah untuk Ramadan. Jadi kita terang macam tu kat dia. Bayar apa? Nak jadi orang yang memakmurkan rumah Allah. Bila dia keluar ciri-ciri orang beriman, dia tunai zakat. Okay? Walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan kepada Allah. Fa'asa ulaika in yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang yang kelompok ni, ciri-ciri yang imarah masjid ni, depa dapat petunjuk. Petunjuk Allah ni mahal. Kadang-kadang kita tak nampak, tapi dengan hidayah petunjuk Allah ni mudah kerja kita. Ya, hak kawan tupi sekali tak boleh lagi, kita sedah je. Kan? Ni Allah bagi kemudahan. Okey? Tafsir Ibn Katsir tu ada cerita lagi ni pasal orang imarah masjid. Pertama dia kena beriman dengan Allah. Ni hadis yang kedua pun sama. Ni nak cerita ni. Idza ra'aitum ni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qala, apabila idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok buka pintu pagi-pagi subuh ada pak cik mana main masjid dah. Pukul 5.30, 5.45. Nak main buka masjid.
saksilah mereka itu bil iman, ada iman. Ciri-ciri dia. Yang tadu tu masuk dia, pi balik, duk ulang balik. Hari balik mai start motor pula dhahak. Hari asap mai pula, balik pula. Orang yang macam ni, saksilah dia tu beriman dengan Allah. Tu. Nah, yang kedua, orang yang beriman dengan Allah tu ahli Allah. Allah jaga kita. Okey? Nilai masjid tinggi. Pasal apa kita kena mai makmur masjid ni? Kalau kita duduk, walaupun masjid ni taklah macam masjid Ustazah, taklah besar masjid ni cantik. Masjid Ustazah ni masjid biasa saja contohnya. Tetapi bukan binaan masjid tu dikira. Rumah kita besar, masjid kecil. Masjid lebih ada nilai. Sebab apa? Tadi pun Ustazah saran kat satu surau tadi, Ustazah beritahu naik taraf kepada masjid Ghairul Jami'. Sebab kesian kita mai, tak boleh itikaf, tak boleh satu masjid. Hanya di masjid saja. Masjid jauh orang nak pergi, orang perempuan ni nak pergi surau. Kita angkat kepada masjid Ghairul Jami' yang tidak buat Jumaat. Untuk orang nak Ramadan dia boleh itikaf. Kan? Jadi amalan ibadat ni nak lipat ganda lagi. Ni kalau mai semayang tak boleh itikaf, rugi. Kita tak timbul dah isu tu. Tak pijak ayam masuk. Itikaf boleh dah. Niat lagi tahiyatul masjid. Allah, boleh semayang 2 rakaat. Okey nah? Ni tak cerita nanti boleh saya share nanti. Tenang. Siapa yang sabu di rumah, tengok dinding marah, tengok kucing marah, tengok orang sebelah tak tahulah macam mana. Mai masjid kah? Cepat mai masjid. Balik lagi sejuk. Temperature dia pun turun dah. Ubat dia di sini. Piduk balik-balik situ kan. Siapa yang pergi Masjid Zahir tu lagilah rasa lagi tenang. Sebab masjid yang lama ratusan tahun. Orang sujud tu orang baik-baik lama dah. Kita pergi sujud atas dia, barakah. Berkat tu ada. Okey? Kemudian ni masjid. Ni sebab apa saya buat macam ni? Sebab Allah suka kita pergi masjid, Allah tak suka kita pergi market ataupun shopping kompleks. Pasal apa? Di sana banyak, di sini masa PKP dulu. Kan tak boleh rapatkan soft tu. Dah duk tengok masa orang sembahyang Jumaat, hari pertama Jumaat diizinkan. Kita di pejabat ni orang kalut telefon. Ni boleh ke pi, boleh ke pi? Banyak mana boleh pi kan? Tak dengar pun. Boleh pi semua, duk pakai mask lagi tu. Masa PKP, sak 12 kan? Tok Imam and the gang saja. Lepas kata Tok Imam tak ci. Lah ni dah boleh mai, tak mau mai pula dah. Berebut. Ada yang masjid hutang kampung, dah pi pagi hak subuh tu, dia edak waktu subuh number 50 orang kan. Boleh masuk hak time 50 orang. Ada setengah orang bagi pukul 12, siapa mai boleh masuk, ikut Tok Imam tu lah. Siapa hak time subuh tak dapat lah. Ada setengah dia error lah macam mana bagi cukup, banyak tu saja. Masa PKP. Nak ceritanya ada ramai tak sembahyang Jumaat zaman tu. Tapi la ni dah boleh. Pi mana hak duk tanya tu? Hak tu yang Tok Qadi duk marah kan. Baik hak tu lain kami kena marah. Kan? Apa buat fatwa tak betul kan? Apa semua kan? Dulu kata macam ni. Okey. Siapa yang main masjid, kak dhaminallahu ar-rizqa. Allah jamin rezeki kita. Tuan nak cerita rezeki ni dia luas. Susah hati, tak tenang. Bila tenang itu rezeki. Sakit, bila sembuh itu rezeki. Tak boleh lena. Pukul 3 jaga. Tidur pukul 4, pukul 5 tak dengar. Tidur itu rezeki. Wang ringgit semua rezeki. Anak-anak semua rezeki. Semua yang ada kita miliki, Allah jamin. Tu disebut di sini. Wa rajulun raha ila al-masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu. Kalau dia keluar daripada rumah, kemudian ada berlaku aksiden ke apa, meninggal dunia, dia dijamin oleh Allah ke syurga. Sebab tu kalau dengar balik pada mana? Balik pada masjid, dua-dua orang terawih, aksiden, ada satu tempat. Suami isteri. Maknanya cerita dia, persaksilah kebaikan mereka. Final sekali hidup mereka syurga. Sebab dia keluar daripada masjid. Itu petanda dah. Sebab siapa yang beramal selalu, dia akan mati dengan apa yang dia duk buat selalu. Orang yang mati di bendang, dah hari-hari dia pergi bendang, petang-petang, pagi-pagi dia pergi, ada ingkir dia mati di bendang. Kita kalau hari-hari masjid, mungkin Allah takdir kita mati di masjid atau mati di rumah dalam keadaan baca Quran. Sebab tu sifat orang yang beriman. Okay, ni masjid hak Allah, masjid tempat orang yang bertakwa. Baik, dah tak cerita dah. Okey. Masuk masjid, sekali kita keluar, hak gugur lah dosa-dosa kita. Tu.
Ziyaratul hasanat wa mahhu asyayiat. Allah lindunglah keburukan kita tu tak ada dah. Allah bagi tambah kebaikan. Ini kelebihan mai rumah Allah. Allah tawar macam tu. Okey? Baik. Lagi. Ni. Kalaulah kita hari tu tak mai masjid sebulan. Malaikat tanya, hak duk mai selalu tu pergi mana? Dia nak catat tak ada hari ni. Ni hadis dia. Subhanallah. Kita ni ahli masjid tuan-tuan. Tapi tak mai 3 hari. Jangan kata orang tak tanya. Malaikat tanya. Sebab dia duk tunggu dah nak bagi markah dekat kita. Dia tahu dah orang ni duk mai hari-hari. Ini cerita dah. Innal masjida autadan lil masajidi autadan hum autadha. Sesungguhnya masjid itu tiang seri dia, kaki surau. Sebab kaki, orang tak kaki masjid, kaki apa kan? Bukan kaki tu, maknanya rajin pi. Hang kaki bola pasal apa? Rajin tengok bola. Macam itulah kan? Hak ni kaki masjid sebab hak yang dia kaki yang rajin main ni mempunyai teman semasjid dia dalam kalangan para malaikat yang dia tak nampak. Dia ada geng dia. Nak ceritanya kita berkawan dengan hari tu malaikat duk tunggu dia tak main. Pasal apa ni tak main ni? Dia tanya. Ada berkawan. Kita mula kawan. Seminggu tak jumpa, tak telefon. Kakak Long tu pergi mana? Kita kajian tanya. Pak tak jumpa. Ini berlaku dalam satu hadis. Contohnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah sekalian, hebatnya. Kalau kita duduk dalam grup kita ni, grup ahli masjid, buatlah grab jalan untuk ke akhirat tu, kita buat berlipat ganda amalan. Kalau kita buat sini iftar jama'i, kita orang puasa hari Khamis, mai semayang malam nak pergi kita buka puasa ramai. Bawa mai sikit juga dah. Allah barakah. Berkat sebab kita ada geng ahli masjid ni. Baik. Masjid bagi orang yang bertawaf mendapat redha Allah ke syurga, okey. Kalau ada pengajian, iktikaf, dengar ilmu. Satu hadis kita nak sebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan masuk tadi mai masjid, tujuannya nak belajar, nak ambil ilmu. Yaltamisu ni nak pakai. Kalau talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, siapa yang dituntut belajar, orang-orang Islam, talaba dituntut. Tapi yaltamisu, balik lagi nak guna ilmu tu. Kalau tentang semayang, nak jaga semayang. Tentang makan, adab makan. Tentang wuduk, macam cara nak guna. Yang kita mengaji hari ni. Soft kena betul. Tadi dah cakap dah. Soft kakak-kakak. Ni orang laki-laki, jemaah lelaki kalau mai. Masuk Jumaat tadi ni. Sampai pukul 12.30. Kan 1.10 betul tak? 1.10 hari ni, Zuhur. Dia mai pukul 1. Tak masuk lagi. Parking dia tu jangan parking dalam tu, parking dalam ni. Ni suami-suami kita. Ni kita mengaji abang. Saya mengaji tadi abang, pesan kat abang. Saya iron baju abang Wai, bagi makan Wai, dapat pahala. Abang mai duduk soh nombor 1 ni. Markah dia tak sama. Kata kalau bila kita duduk kat situ, kita tengok siapa-siapa hak kita kenal. Mai duduk depan, saya duduk belakang. Hukum dia makruh. Tawar dekat orang sebab tempat yang atas tu tempat yang paling istimewa. Sebab tu kalau kita tengok surau masjid yang nak buat, pastikan soh pertama mesti panjang. Jangan sempit, sikit tu meluah kat sini, tak boleh. Sebab tu cermin tu kena buka. Nanti kalau orang nak buka, boleh pi sampai ke belakang, lagi banyak pahala dia sama soh pertama. Dia tak boleh macam tu. Itu antara hukum-hukum berkaitan dengan masjid. Kalau kita pergi pun, perempuan kita ni, binaan soh di mana kita nak beritahu? Ujung tu start dulu ke? Situ ke? Tengah ke? Orang masjid Afra macam mana? Tanya lu tak kita dah. Mula di tengah, alhamdulillah. Nama dah Abra, tak gaduh dah. Buat kuis sikit je noh kita ni. Mula dengan tengah-tengah, binaan soh perempuan muslimat di belakang, imam di sini bertentang. Itu binaan dia, bukan di kiri atau di kanan. Kedua, sebelah kanan hak yang perempuan tadi ni, hak baru, hak first tu kiri perempuan. Okay, sampai dah habis satu binaan soh pertama, sambung hak belakang, duduk betul dengan kok hak first pengadap imam tu. Binaan kedua. Jangan segan nak pergi jauh, duduk tak boleh. Kesian kat mereka. Soh pertama tak penuh lagi, tak dapat pahala soh. Sebab tu kita kena ambil perhatian kak-kak sekalian. Anda nak tanya ke? Kul lah kan. Kita sambil-sambil sembang. Masjid tempat pandang Allah. Ada orang
Tadi saya tengok lah, depan surau tu rumah untuk dia jual. Saya tanya, kok tu siapa? Tak tahulah, aku dia takut nak main surau ke, ataupun memang permintaan tinggi kan. Depan masjid, depan surau ni memang orang suka main. Kalau masjid Syarifah Fatimah, sebelah tu Aima, dia buat housing, perumahan. Hak keliling masjid Fatimah tu, pergi tanya, orang tempah habis dah. Semua orang suka duduk sebelah masjid lah ni. Sebab apa? Barakah dia ada. Tak kalut nak main masjid dekat, nak program cepat, apa semua. Baik. Yang nak dikatakan di sini, Allah pandang. Allah tengok hari ni siapa ada, siapa tak ada. Malaikat Allah ramai. Mai tengok tempat hatnya. Sebab tu kalau jadi musibah apa-apa kakak. Tadi pun saya tempat baca Ahmad Yasin, dia habang dulu. Jangan tinggal masjid, jangan tinggal masjid. Jadi apa-apa lari masuk dalam masjid. Pesan lah. Masjid tempat yang paling amin. Tempat yang aman. Okey? Ni, berlaku musibah. Kita ni kan, Ustazah nak ceritalah masa mesyuarat, fatwa, tak bagi main masjid ni lama mana, kesian kat orang. Takut lagi orang lupa dah Jumaat tu nak buat macam mana, sebab lama. Kan? Sedangkan bila ada penyakit, siapa yang main rumah Allah, Allah jamin selamat. Itu dalam hadis ni sebut. Allah menurunkan azab kepada penduduk bumi, wabak penyakit COVID. Apabila aku melihat orang yang ramai-ramai ke rumahku, golongan yang saling cinta aku, orang-orang yang mohon keampunan pada aku, Allah jauh daripada COVID tadi. Jadi kita ambil kefahaman daripada hadis ni, Syekh Aminuddin, dia kata kita bagilah mai, lama dah orang tak mai. Tapi kita buat penjarakan. Kita cek apa suhu apa semua tu. Ni antara hadis dia. Yang selamat mereka daripada penyakit kalau mai. Tak berkumpul lah, kita jaga insya-Allah. Ni ada lagi. Adalah para sahabat apabila takut daripada musibah, pemain duk mengadu ke Allah di sini. Jadi kita wanita, tak kita nak cerita, adakah kita pun terhalang untuk main masjid ataupun boleh mai? Mari kita tengok, nanti kita tengok. Ni tuan tak mau cerita dah. Sifat orang yang duduk kat masjid ni, Allah. Tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh duduk. Gelisah. Masuk waktu saja kan kira nak main dah masjid. Itu tak cerita lagi Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dia ada gelombang-gelombang dia. Ni kajian sains. Kita baca ni dekat IPD IPDA. Ada gelombang beta, alfa, gamma, ni hak mengaji sains. Dalam waktu semayang ni, kalau orang yang semayang di awal waktu, as-salatu ala waqtiha tu, dia dapat gelombang yang penuh. Kalau dia sembahyang asar pukul 6.30, gelombang tu dah makin kurang. Kalau orang tu tak sembahyang langsung, orang ni tak boleh pakai. Dengan panas baran dia, dengan tak boleh terima nasihat dia. Sebab gelombang tu tak masuk kat angkai dah. Sebab tu orang sembahyang, wajah dia lain. Lembut dia, kita kata boleh berinteraksi dengan dia. Kerana apa? Gelombang-gelombang tadi telah pun dia dapat pada waktu-waktu tu. Siapa waktu tahajud, dia dapat lagi banyak gelombang. Yang keluar masa tu, dia sujud saja dia dapat oksigen dekat otak dah. Mereka buat ECC dekat otak ni, elektronik tu, wire-wire tu, bila dia sujud, gelombang tu bergerak lagi pantah. Ni kajian sains. Google lah, tengok lah. Bagaimana solat tu berperanan untuk jadi kita ni seimbang. Antara kehidupan jasmani dan rohani, emosi kita akan jadi seimbang. Okay. Sebab ada orang mental banyaklah ni. Lepas COVID ni 40% orang sakit mental. Kebanyakan di hospital dan juga institusi kerajaan kena ada kaunselor seorang. Nak terjun bangunan, ada hanu nak bunuh diri. Minggu lepas masjid Changlun, kampung tradisi, anak karya ada seorang umur 7 tahun, gantung dekat kipas mati. Isu-isu ni kita tak boleh tahu. Ni cerita. Tak boleh nak trace pasal apa. Tak stabil, tak ada. Mungkin family ke, kita tak tahu. Di satu tempat belah-belah Sungai Petani lah kot mana, tak tahu. Kawan dah cerita, penagih dadah, stres macam mana tau, dia bakar rumah dia. Rumah jiran pun kena. Rumah jiran tu menangis. Saya ni beli kumpul duit dengan suami, dah ada rumah tak ada dah. Hal ni saja. Kan nak duduk di mana? Itu isu-isu sosial yang tak settle dalam bab semayang. Dalam bab masjid tak clear. Dia akan pergi kepada benda-benda tu. Tu kena jaga. Yang penting yang semayang ni, kakak sekalian. Langkah ke masjid kena banyak. Sebab sekali langkah gugur dosa kita. Tu yang disebut tu. Ghufira lahu dzambih, diampun dosa dia siapa yang langkah main masjid. Main masjid tak cakap banyak. Kan free Allah bagi. Tak mau nak cerita dah banyak sangat.
Ni langkah-langkah mai masjid sambil baca apa doa? Allahumma ja'al fi qalbi nura, kan? Wa fi basari nura. Semua tu doa mai masjid. Google doa ke masjid. Baca tu je. Pahala akan dapat banyak. Ni, doa masuk rumah masjid, rumah Allah ada adab, nak keluar ada adab. Tak mau dah. Iktikaf boleh. Sunat tu masjid kena buat selalu. Hatta lelaki yang masuk mai waktu Jumaat, khutbah duk baca dah. Khutbah Jumaat. Dituntut tahiyat masjid. Tapi ringkaskan, lepas tu dengar khutbah. Nak ceritanya waktu khutbah tak boleh buat apa-apa. Hatta kutipan derma pun makruh. Berjalan masa tu sebab hilang fokus, main handphone lagi lah. Tiba-tiba semayang tahiyat masjid boleh. Pasal apa? Pasal dituntut. Nak masuk rumah Allah ada adab dia. Okey? Bolehkah solat sunat ketika yang tadi ni. Ustazah tak baca dah ringkas mazhab Syafi'i, Hambali apa semua tu masuk dalam Jumaat pada hari Jumaat imam sedang berkhutbah disunat lagi buat. Baik. Mayang tanda berlaku kiamat apabila masjid indah tetapi tak diimarah. Yang tu yang Ustazah tujuan pada zaman. Mailah bagi ramai. Kalau kata boleh masuk kat 500 orang, 1000 orang, bila kita keluar anak karya kita akan semua rasa tenang, rasa lapang. Sebab kita mai tempat yang sama, keluar tempat yang sama, tempat tu tempat baik. Okey. Dalil dia. Lepas tu hukum muslimah yang ni saya nak sentuh dalam masa yang berbaki. Bolehkah kita duduk main masjid ni contoh kan fitnah ke apa? Ni kita nak mengaji. Hari ni kita nak belajar. Okey. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu. Orang perempuan semayang di rumah afdal. Tuan abang ni, afdal, utama, baik. Min salatiha fi hujratiha. Kalau dia semayang di ruang tamu, afdal dia semayang di bilik dia lebih baik. Nak cakapnya dalam rumah tu, kalau ruang terbuka, ruang tamu kita semayang, kita kena pergi semayang dalam bilik. Tu. Dan kalau duduk halaman dia kena semayang di bilik. Bilik persendirian dah lebih baik daripada semayang di dalam rumah tu tempat dia. Okey? Mayang duduk seorang-seorang, khalwat tu, jaga aurat orang tak tengok semua. Ini dalam agama. Okey? Baik. Bab ni ada satu bab. Ma jaa fi khurujin nisa'i ila al-masjid atau hukmu hudurin nisa'i ila al-jama'ah fil masjid. Hukum wanita mai muslimah mai daripada rumah keluar mai masjid ataupun dia mai dan sembahyang Jumaat di sini. Yang ramai-ramai mai ni. Kena ada satu sandaran hukum. Okey? Yubahu lin nisa'i, harus bagi wanita hudur al-jamaah. Boleh mai semayang berjemaah. Kalau semayang di rumah seorang-seorang. Ada dah anak laki-laki ada, tapi tak semayang sama pun, dia bilik dia, saya bilik dia. Rugi mai masjid, semayang berjemaah. Niat yang tu afdal mai di sini. Mai saya nak cerita lagi Fa in kanat salatuha fi baitiha khairan laha wa afdala. Sekalipun wa in kanat sembahyang di rumah dia tu lebih baik dan lebih khair, lebih apa orang kata apa? Utama, dituntut. Tapi sembahyang di rumah itu sendirian. Jadi kita kena perinci lagi dalam isu ni. Oh, sembahyang di rumah tak boleh sembahyang di masjid orang perempuan ni, berhenti tang tu, salah. Kita mai di sini kita boleh pertama kita boleh iktikaf. Yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, solat berjemaah. Di rumah, dua ni tak ada. Tahiyatul masjid dengan iktikaf. Tapi jemaah mungkin boleh. Sebab ada anak, ada suami, mungkin kita boleh buat di rumah. Untuk semayang asar, semayang zuhur, boleh. Makanya terpulang nak main masjid, maka dia dah lebih di situ. Okey? Wahada bittifaqi al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Pak mazhab ni, ittifaq, setuju. Kata boleh perempuan mai semayang di masjid dengan tujuan nak berjemaah. Apatah lagi di sini ada pengajian antara maghrib dengan isyak, dapat lagi satu kebaikan yang tak ada pengajian tu di rumah. Kalau kamu boleh suami kamu ngajak kamu, anak-anak semua jadi makmum, jangan mai masjid, pergi semayang di rumah. Tapi tak ada di situ. Benda tu ada dalam masjid, mai. Ni cerita hadis ni. Satu hadis la tamna'u ima Allah masajida walaki yakhrujna wa hunna tafilatun. Jangan kamu menghalang hamba wanita Allah untuk mengunjungi masjid-masjid, tapi mereka boleh keluar tanpa wangi-wangian. Ini kita nak cerita syarat yang keluar tu, dia ada pula ciri-ciri dia. Baik, ni orang nak main masjid ni.
Satu lagi hadis daripada Sayyidina Umar ibni Al-Khattab. Satu hadis, idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ilal masjid la yamna'ha. Kalau ada suami-suami, ada isteri minta izin, abang saya nak pergi masjid, kamu jangan larang. Ni hadis dia. I'dhinu lin nisa'i bil laili ilal masjid. Bagilah depa nak sembahyang di masjid. Tu hadis dia. Sebab dalil dia, isteri Sayyidina Umar ibni Al-Khattab sembahyang belakang Rasulullah. Rasulullah tahu ada orang perempuan di belakang dia, Rasulullah tak marah. Tu, ni cerita dia. Tak urai dah, nah. Baik. Ni isteri Sayyidina Umar, nanti kita sudah share slide ni untuk kita tengok. Tetapi yang perlu kak-kak semua, adik-adik semua dalam masjid ni bagi perhatian. Ciri-ciri orang yang nak main masjid. Pertama, hukum dia kebenaran suami kalau yang ada. Tak ada, tak boleh. Kita bawah mereka. Tu yang kata tadi ni, hukum harus tu hukum general. Spesifik untuk kita. Tengoklah kalau kita ada suami tak bagi, jangan duk gagah lah. Suami kata aku tak sihat, kena jaga aku makan. Hak tu lebih utama daripada main masjid. Jadi kena kelas-kelas lah. Yang tuan sahabat tadi tu, cerita tadi tu umum. Untuk orang lain. Kalau tuan kata tak boleh pi, hak tu suami duk sihat. Saya nak pergi dengan dia boleh, tapi dah mereka kata kena duduk di rumah, rugilah. Jadi kita tu ambil hukum yang umum, yang tak ada masalah, ke masjid. Yang ada masalah, duduklah di rumah, doa kebaikan. Okey. Yang kedua, niat dia. Nak main masjid tu, man ata masjidan li syai'in fahuwa hadduhu. Siapa yang main masjid ada niat tertentu nak ambil barakah, berkat etika semua, itulah yang akan dia dapat. Tapi kalau main masjid, doim seorang dah jemaah tu. Kan? Tujuan dia hak tu. Dia dapat yang tu. Pahala tadi tak dapat. Sebab dia tu kaki masjid. Nak jumpa dia kena pergi masjid. Aku kena pergi kat mana ni? Seorang-seorang ni tak ada siapa. Ajak jiran pergi. Tapi nama itu dia tak betul. Maka tak dapat pahala yang sebenar yang dituntut untuk main masjid. Okey? Tidak berhias. Jangan tabaruk sangat. Daripada jauh telekong merah dah. Kan? Lah ni macam-macam tudung, kalau macam-macam, tetapi jangan attracting sangat, boleh menarik perhatian. Wangian ditegah, ni syarat dia, kalau tidak haram dia main masjid. Bukan kita sunat, ditegah dia main masjid. Kalau main dia duduk seorang belakang tok imam tadi, tahu dah makmum belakang tu siapa. Bahaya. Hilang khusyuk tok imam. Ada perfume yang wangi-wangi kan? Kurangkan yang tu. Sunyi daripada fitnah. Dan yang terakhir, bukan dan yang dihalang oleh syarak. Contoh orang tanya di pejabat, isteri dia ini wanita dalam ihdad, suami meninggal, nak pergi baca yasin rumah orang, nak pergi sembahyang tarawih di masjid, tak boleh. Sebab tempat-tempat tu semua sunat, ihdad wajib. Jadi kok kena faham, kalau kok dalam tempoh 4 bulan 10 hari tu, kok kena duduk di rumah. Baru ni ada seorang duduk dekat kedai makan, duduk masak-masak ni, jatuh meninggal suami dia. Dia pun kita pergi ziarah lah, suami dia meninggal, dia gitera. Dua esok menantu dia tanya, Ustazah, mak saya ni cucu dapat, baru dapat. Kemarin Tok Wan meninggal, cucu dapat nak pergi tengok. Tak boleh bawa cucu tu kat Tok ni. Sampai tahap tu. Apatah masjid. Sebab ihdad tu penting. Tak ada ciri-ciri ni, mainlah. Kalau ada, terhalang. Ustazah pun tak galak mai. Sampai tok imam tak khusyuk, sampai orang lain pun tak khusyuk dengan kehadiran kita. Tetapi kalau orang tak kisah, hamai tak main, orang tak tahu apa, tapi kita mai pun, kita mai nak ambil dengan cara yang betul-betul ikut syariat, ahlan. Di sini kamu dapat ilmu, balik rumah kamu akan jadi baik lagi. Pahala yang kamu dapat itu untuk kamu saham akhirat, itu ambil. Ini kamu tambah Ramadan kan, orang nak terawih, semua tu tak ada di rumah. Di rumah kalau buat 8 di rumah. Lepas tu tengok atas meja banyak kanan banyak, tak khusyuk dah. Kan? Pernah sekali tu nak cerita nah. Dekat PKNK, Ustazah saya mengajar tu pada Ramadan. Orang lelaki-lelaki turun daripada lift tu, dia tak mau tanya dalam kelas. Dia tanya di bawah. Saya ni malu, saya ni ada mak mentua, duduk sekali dengan mak mentua. Mak mentua ni 60-an. Jadi saya duduk dengan isteri saya, anak-anak saya. Satu ketika mak mentua mak saya ni mainlah ziarah Tok Bisan, ziarah menantu saya sekali, buka puasa sekali. Nak jadi cerita, orang dah waktu maghrib buka puasa pakat bangun kan, nak pergi sembahyang maghrib.
Saya sebut lah mak mentua saya, mak kah kita pergi semayang. Tak apa mak nak makan tu, tak pergi mak qadha maghrib dengan isya siap-siap. Mak mentua dia. Sebab dah makanan, banyak orang tua-tua kali makan laju-laju, penat. Dia makan dulu maghrib sat saja. Maghrib tambah-tambah buka puasa, tinggal banyak mana lagi kan. Setengah jam nak pergi bilik ayam apa semua, buat-buat semua, mandi-mandi. Dah nak isyak dah. Tak gilah mak qadha sekali maghrib. Boleh kau ustazah? Dia kata saya nak tegur pun malu ni mak mentua, mak saya duk tengok kan. Ada isu macam tu. Bukan orang kata muda-muda, orang tua-tua pun kalau tak faham. Dia kata payah-payah tak pergi mak musafir, mak tak reti, tak pergi balik mak qadha lah. Sedangkan musafir tu boleh jamak qasar. Tak mau nak semayang tamam sempurna, tak apalah tadi mak buat mak qadha ni, mak sambung asar tu gohok. Mengaji. Sebab mengaji tu mudahkan kita. Okey? Berhias kena jaga. Kadang-kadang pakaian juga orang semayang tak pakai telekung. Bila dia semayang tu tengok tengkok nampak, tangan nampak, kena cek stokin kan. Semua tu isu-isu berkenaan dengan ibadah. Renungan, kita nak cerita dah. Siapa yang mai masjid ni dia dapat satu perlindungan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang duduk di hari akhirat depa dapat perlindungan daripada Allah. Imam yang adil apa semua ni. Tapi tuan ambil satu sesuai dengan masjid, iaitu di sini dia sebut apa dia? Mana dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Tu, bil masajid. Hati dia ni kalau dia tak boleh mai pun dia teringat. Dia nampak masjid ya, mereka ni mendapat naungan, perlindungan daripada Allah. Kok tahu tak? 500 tahun lebih nak tunggu macam ni nama nak panggil. Kita pergi klinik, siapa yang pernah pergi hospital klinik tunggu kan nama dipanggil. Di hospital Sultanah Bayah, hak kecemasan, ratusan. Kecemasan tak cemas dah. Kan hak luka-luka pun kena ambil nombor, ratus tengok. Tak naik nombor kita lagi. Seharian kalau pergi pagi untuk pesakit luar, pukul 7 lebih daripada baling main nak cek. Tengah hari pukul 2-3 baru nak selesai sekali kat farmasi. Ni ama nak panggil di hari akhirat, tak tahu waktu bila. Duk tunggu macam ni. Bukan duduk. Bukan aircon, panas. Amalan saja yang akan menenangkan kita. Tiba-tiba kita termasuk geng 7 ni. Yang kita tempah masa hidup dulu. Makanya kita akan dapat perlindungan Allah. Walaupun tunggu berdiri lama, tapi tak rasa letih. Ribuan tahun, puluhan ribuan tahun. Kita akan tunggu. Baik. Perumpamaan, kita nak cerita. Li'annal mu'min fil masjid kassamak. Fil ma'i wal munafiqi fil masjid kat-tayri fi syabkah. Wal mu'min tu, syair tersebut mempunyai arti bahawa orang mukmin yang main masjid macam ikan yang perlukan air. Bila buang sikit daripada akuarium, ikan jadi akan menggelupur. Kalau kita tak masuk balik dia akan lemah mati macam tu. Manusia, keperluan dia macam ikan perlukan air. Dia perlu masjid ni. Nak ceritanya kak-kak sekalian, kalau kita rasa macam tu, sehari mai tak boleh masuk. Masuklah pijak masjid. Aura dia lain, barakah dia lain. Sujud lama-lama dalam rumah Allah. Minta apa yang kau nak. Nak sihat, nak tenang. Tak mau fikir apa dah. Bazir je fikir hal orang ni. Fikirlah hal kita dan hal akhirat kita. Allah nak terima dah amalan kita. Duduk di penjuru-penjuru masjid ni, doa. Tempat untuk orang muslimat pun ada. Cantik, ada aircon, luas semua. Tak gaduh. Dulu masjid tak ada aircon, panas. Kalau semayang berebut apa? Kipas. Kan? Kadang-kadang tak mau duduk di depan sebab kipas tak ada. Tapi duduk hujung sebab kipas ada. Ada ingat tak? Awak kau tak main duduk depan. Panas. Macam ni ada kipas. Orang dah kira macam tu. Lah ni semua dah aircon dah. Pun nak duduk belakang juga. Kan? Jadi kita kena ambil lah barakahnya dalam masjid ni. Okay? Hebatnya masjid. Kalau kita tengok di sini. Cuba kita tengok sana. Wama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Kak bila main masjid, kita nak cerita. Maghrib dengan Isya mungkin malam-malam tu penuh dengan kuliah. Tetapi kalau malam Jumaat, kalau tak ada kuliah kita baca Yasin ramai-ramai. Ada masa 15 minit lagi habis awal. Ambil lah mana-mana, bukalah, bacalah.
Satu huruf kali dengan 10. Malam Jumaat lagi. Contohnya kita ambil malam Jumaat. Kemudian dalam masjid lagi. Berkumpul kebaikan itu dalam satu masa. Contohnya 27 Ramadan tahun lepas. Jatuh hari Jumaat. 27 siapa Google, tengok balik 27 Ramadan tahun 1444 jatuh hari Jumaat. 27 Ramadan lagi. Ustaz, siapa kenal Ustaz di daerah tu meninggal? Ustaz Majid. Ustaz pergi tengok dia. Siapa kenal? Ustaz pergi tengok ziarah. Berpeluh. Cernih lah wajah dia. Ustaz tak pernah tengok lagi. Ustaz cerim rumah. Tengah hari masa tu orang lelaki pergi Jumaat. Ajak kawan Ustazah, jom kita pergi ziarah. Sebab dia stroke lama. Isteri dia katakan, kalau nak mati ni lama dah. 2 tahun lebih stroke. Memang isteri dia. Tapi malam tu dia rasa sihat macam mana tak tahu. Mungkinlah dia buat ibadat pun kita tak tahu. Rahsia orang kita tak tahu ibadat ni. Yang mulai ke apa ke. Malam Jumaat berkat. Malam 27 Ramadan. Bulan Ramadan pula. Allah. Hari Jumaat mati. Simpan lepas semayang duha. Kata insya-Allah. Ahli syurga lah dengan tengok wajah dia tu. Siapa yang pergi tengok? Mungkin dalam kalangan kita pergi. Tengok wajah macam mana. Saksi orang soleh. Kakak bukan kakak saya. Saya pergi tahnik. Cucu kawan. Dekat satu tempat dulu kerja PKNK. Kakak ni dia kata duk pergi masjid mengaji macam kita lah. Tiap-tiap kali lepas semayang, ya Allah nak mati hari Jumaat. Tak pernah miss. Alhamdulillah baru ni mati hari Jumaat. Nak ceritanya kak Allah ni, inni ala dhanni abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hamba aku kat aku macam mana. Kalau Allah tu kita rasa baik dengan kita, Allah akan bagi. Kalau kita rasa Allah tak adil, Allah tak adil lah dengan kita. Kita sangka macam tu. Tu hadis kudusi. Kalau kita ingat Allah dalam keadaan kita berjalan, Allah ingat kita dalam keadaan kita berlari. Harwalatan. Kita masyian, Allah berlari ingat kita. Hadis kudusi kak Google lah tengok. Nak ceritanya sangkaan-sangkaan yang baik tu kadang-kadang akan pulang balik dekat kita. Kalau aku minta Allah mesti bagi macam. Sebab kita buat apa yang Allah suruh. Sudah. Jadi banyaklah buat kebaikan. Baik. Rumah Allah ni jangan biar sunyi. Wala taj'al buyutakum qubura. Jangan jadi rumah kamu tu macam kubur. Sunyi. Maka datanglah kita maimarahnya. Ni anak-anak kita kenalkan masjid. Hak lelaki-lelaki tu. Ustazah nak cerita juga ada masa lagi kan. Ustazah pergi satu tempat baru ni masjid. Ada 2. Masjid-masjid ni bila kata azan, kalau dulu 1:30, pukul 2 tak boleh Jumaat lagi. Sebab anak Korea ni tak cukup orang. Masjid Gerigih kalau tahu, dekat sebelah Masjid Mas Tempawan, belah Datuk Kumbang. 1. Baru ni Ustazah pergi Masjid Jelai. Ustazah mengajak Jumaat 2 minggu lepas. Ustazah masjid kami pun samalah. Sembahyang Jumaat kak. Saya nak habang semua ni. Sembahyang Jumaat ni fardu ain. Lelaki kena mai dalam qaryah tu tanpa uzur syar'i. Anak kita, suami kita kena mai. Di kampung yang Ustazah habang di Masjid 2 ni dia kata, sampai pukul 2, tak ada lagi, tak cukup. Tu imam kira tak cukup lagi 40 orang. Ni masjid ni tak ada masalah. Amal. Bila tak cukup, berdosa semua kita satu qaryah tak sembahyang Jumaat. Maka kita semayanglah Jumaat pukul 2. Cari, keluar pergi cari, tunggu mai. Hak setengah mai dok. Ni dah pukul 2 dah. Nak semayang Jumaat. Orang dah balik dah. Masjid lain dah balik dah. Kita pun nak semayang Jumaat. Sebab dia syarat waktu duha. Allahu Akbar. Ngam-ngam 40 orang. 40 tu 39 jemaah, 1 tu imam, cukup 40. Tapi kita tak boleh pegang 40 ni kak. Yang kata kena main masjid ni. Kena 50 ke atas. Sebab tu kita baru ni PKP, kita boleh 50 orang. Kalau buat 40, selek seorang. Fatihah tak betul ni anak 17-18 tahun. Dia tu mencukupkan bilangan. Baca Fatihah, an'amta alaih. Pi dah tu. Tu hak lain tu macam mana? Ya Allah, nak habang bahayanya. Kalau akhir zaman ni orang tak ambil berat tentang kehadiran ke masjid. Sampai ada masjid tu tak tahu masjid yang lain lagi ni. Masjid yang kita pergi nak kena luah sempadan qaryah dia, minta izin kat Mas Tempawan nak ambil anak qaryah hampa masuk masjid Al-Amin sikit.
Sebab masjid tu duduk dalam tengah bendang. Nak ambil Derga Jaya, Kampung Sakar ni kita pergi tengok semua. Sebab tengah masjid Derga Jaya ni Cina kat situ. Jadi keluar sikit tu baru orang Melayu. Cina ni tak pergi lah situ. Hak nu nak main jauh, dia pergi Mas Tempawan dekat. Jadi kita bukan bincang dekat jauh. Masalah tak boleh buat Jumaat dalam satu qaryah tu berdosa. Pasal apa? Anak jemaah tak cukup. Isu dia, nak imarah masjid ni, mak-mak yang ada dalam rumah tu kena kerah. Abang, ingat ni pergi masjid lagi. Suami kita pun pesan, kalau sesama sikit pi. Takut lagi dengan hampa tu mencukupkan tadi pahala kita tu. Allahu Rabbi. Kalau hati kita tadi disebut mu'allaqun bil masajid. Bukan mu'allaqun fil masjid. Bil masjid tu dengan masjid. Bukan bergantung hati kita ni dalam masjid tu. Masjid tu dia melekat dengan kita. Baik. Ni Masjid Zahir. Yang kita tahu Masjid Zahir, masjid yang cukup hebatlah. Sebab orang-orang dulu diri masjid dalam bandar ni. Orang-orang alim, orang barakah, sebab itulah tempat di depan tu sempit. Dia punya ruang ini dia, tempat duk tambah kiri, ruang tak ada. Tetapi kita tak bagi sebab mihrab, mimbar di depan tu dulu tok-tok wali banyak dah duk iktikaf di situ, kena nak jaga dia. Jadi kalau ada suami-suami kita yang pi, janganlah duduk dekat ujung sana hak kena angin tu, mai masuk duduk dalam ni nak ambil barakah. Tempat yang banyak ulama kalian sujud, kita pi sujud tentu insya-Allah menjadi syahid. Syahid tu apa dia? Kesaksian. Kita pernah hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni tak baca dah ni. Baca Quran, tadarus, semua orang nak buat dalam masjid. Kebaikan tu semua kena duduk tempat yang baik. Satu, kita nak buat ni, kena tengok masa dia. Pakai apa? Kalau masa tu kita nak buat tu tak sesuai, tak boleh. Korban, nak buat law korban, mana boleh? Ayah haji Zulhijjah 11, 12, 13, dak nak buat dah lah. Kok duit banyak dah. Duit banyak pun tak mau. Buatlah akikah. Time korban pula nak buat akikah, korban tak mau. Pula dah. Ni isu-isu yang berbangkit. Jadi kita nak tengok kena masa yang baik. Pilihlah hari Jumaat nak sedekah, hari Jumaat nak tingkat ibadah. Hari-hari yang baik. Kemudian orang yang kita nak kawan, kena orang yang baik-baik. Ahli masjid ni confirm lah. Kita tenanglah berkawan dengan dia. Sebab dia pun ada ciri-ciri orang yang ada iman tadi ni. Tu. Masa, tempat, orang, apa lagi. Semua ni terangkum. Kena tengok hak elok-elok. Dan tempat yang tadi elok terhimpun, kalau buat benda-benda tadi, duduk dalam masjid, confirm dengan orang baik. Tempat tahu dah masjid. Masa dia, masa kita berlakukan ibadat apa dia? Semayang. Tahu lah, masuk dah waktu, masa yang baik. Sedekah hari Jumaat. Memang dituntut kami buat hari Jumaat, tapi buat dalam masjid Allah. Jadi semua tu terkumpul lagi banyak lagi barakah dia. Okey. Dan ingat, nak cerita sikit lah. Orang hak tak mau main masjid tu, Tok Imam kata tak main tak apa. Tak main tak apa. Esok kalau main kami nak tak depan Tok Imam. Tak mau main sangat. Biar ambil. Lepas tu tak apalah dia main. Ada yang macam tu kan. Dulu kami bincang juga dengan jawatan kuasa masjid ni. Hak tak main tu pergilah ziarah. Kut dia orang ada masalah, bawalah semanyang, tak apalah pergi samah. Dulu esok dia main. Kena jinak-jinak dengan sahabat-sahabat masjid kita. Kita tak tahu orang yang tak main tu mungkin persepsi dia tak sama macam kita. Dan bila dia main sekali, pandangan lain daripada anak jemaah kita tak nak. Kita kata Alhamdulillah, terima kasih. Jangan tanya dia, awak yang baru main. Jangan. Orang hak macam tu lagi jauh, kan lagi dekat. Baik. Dan bila dah jadi macam ni, kok ingat kawan-kawan ahli masjid tadi tak akan tinggal kita. Dia saksi dah, orang ni memang orang bagus. Dan kok kena ingat, siapa yang ziarah orang sakit ahli masjid, orang yang mana ahli masjid tu dia meninggal dunia, dapat pahala satu bukit Uhud. Sebab tu siapa pergi Mekah, pergi umrah apa semua-semua ni, Madinah, Mekah sekalipun semayang satu kali jenazah, dapat pahala 100,000 kalau Mekah. Ya, dapat satu bukit Uhud, iring dia pergi ke Baqi' atau ke Ma'la pula jenazah tu, dapat lagi pahala satu bukit Uhud. Kita ni kenal lah dia orang baik. Kita mai tolong semayang kat dia. Usung pegang lagi dia. Pahala dapat. Kalau kita tak main masjid, kita tak kenal dia, macam mana kita nak berada di tempat?
Lihat, kita nak ambil pahala tadi kita baca doa tadi, kita baca hadis, ahkim as-safinata fa innal bahra amiqun. Perbaik kapal kamu. Kamu nak belayar ni. Kita kalau nak pergi Mekah bulan 12, 25 nak pergi umrah. Lah ni pun dah duk buat dah sikit-sikit, betul tak? Ni beg mak nak pergi kan, kalau nak pergi Mekah tahun depan pun nak prepare dah kan, dekat Pekan Rabu tu berapa kali ulang lah. Tudung mak ni tak sampai lagi mak order. Telekung mak, beg mak, ni beg kasut, semua prepare dah. Hak tu nak pergi 2-3 minggu, ni nak pergi tak balik ni. Lagilah kita kena prepare kak. At least hari ni selawat kita clear, kahfi clear, yasin clear. Sebab akhir dah. Ni Disember, sebulan lagi, 2024. Nak pergi mencecah 2025, nak turun dah, nak pergi 30 dah. Apa lagi kecemasan yang akan kita hadapi di depan? Maka kita banyak doa pengakhiran untuk tahun ini. Okey? Nak duduk di sini. Ustazah pun takut. Dengan cara-cara hari ni, selamat tak? Tanya sendiri-sendiri masing-masing. Sebab ahli masjid, insya-Allah Allah lindung. Yakin dah, tadi kita dah sebut dah. Allah aman. Kalau balik masjid, dia berlaku kematian, Allah jamin dah untuk dia ke syurga. Sebab dia ni duk selalu main rumah aku. Kita kan, cerita luar tajuk sikit lah. Orang hak rajin main rumah kita, hak cucu duk dengan kita, dengan cucu tak duk dengan kita, beza tak? Hak rajin tengok, hak jangan tengok. Apatah Allah saksi kita. Hari-hari kita main setiap waktu. Dia akan jaga kita masa duduk di sini. Dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi, dia sebut macam ni. Katalah kita ni orang soleh, malaikat marah kat kita, lambatkan masuk dia ke liang. Awak hampa lambat sangat masuk ni, nak tunggu anak dia HKL tak balik. Kita malaikat duk marah dah dekat kubur. Sebab lambat bawa masuk. Dia ni orang yang ditunggu-tunggu. Marhaban ya bna Adam, dalam kitab tu sebut. Marhaban ni mai cepat-cepat masuk. Ana baitul, dia sebut ada situ. Tempat yang lapang masuk tu satu raudhatun min riyadil jinan, satu lubang nak pergi nampak dah taman syurga. Sebab dia ahli yang soleh. Ciri ahli soleh, dia mesti main masjid. Syarat dia. Okey? Maka masuklah dia tenang. Tetapi kalau yang main tu bukan ahli masjid, minta maaf saya sebut lah, bukan oleh ahli ibadat, lambat-lambat tak apa, malaikat kata biar tahan 2-3 hari, kami tak mau tengok dia. Kalau masuk saja, dia sebut apa? Waihaka biya abna Adam, celaka anak Adam. Bukan disambut dengan muka manis, dia sebut waihaka, celaka kamu. Dulu hang duk atas aku, lah hang nak masuk duk dalam rumah dalam aku. Hang nak masuk buat apa? Dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi kata, ana baitud dud, rumah aku ni penuh aulat. Mai buat apa dia tempelak kita? Ana baitul ghurbah, hak rumah hak anak masuk ni asing. Tak sama macam rumah aku ni sempit. Tak ada lampu, tak ada aircon, tak ada apa-apa. Mai buat apa dia kata? Ana baitul ghurbah, ana baitud dud. Lagi dia sebut apa lagi? Yang kita berajin nak pergi tu, bila masuk itu, kalau layanan yang macam tu, satu hufratun min hufarin niran, satu lubang dah kita tempah untuk nampaklah ke neraka. Tu takutnya bukan orang ahli soleh yang masuk tu. Yang nak masuk ni ahli soleh lain cerita dah. Okey? Dibaca talqin di sebelah itu. Siapa yang nak baca ni? Ahli masjid juga. Bukan ahli hak duk pergi supermarket. Kan? Tok imam, jawatan kuasa akan urus semua. Jadi orang yang main urus tu orang kenal nak jemaah kita. Orang tak tinggal, orang duduk lama. Urusan pergi ambil ayam kat kolah, mai kita nak jurus dia. Mai kita buat baca doa dekat dia. Wahai anak Adam, bisiklah bang lah, bang apa, kita boleh panggil nama dia. Duduklah kamu di sini. Tenanglah, insya-Allah. Kami doakan kamu selamat. Kami pun akan pergi juga macam kamu. Boleh kita sama-sama kita lagi kita touching dia punya sentuhan itu. Dan di sini kita disemadikan. Inilah ending ahli masjid nak bang. Kita nak pergi mana ni yang kalut-kalut ni? Kan yang nak pergi masjid ni sebab kita ada satu perhentian yang kita nak langkah ke situ. Bekalan kita tu kena ambil banyak duduk dalam masjid. Kalau hari raya setahun sekali, rugilah. Raya tahun depan pula nak main duduk beratok kot tu, kot bawah-bawah tu, atas penuh. Kan?
Jadi inilah antara yang tuan-tuan boleh share. Dan kesimpulan dia untuk hari ini ke akhir tu nak asal lah. Masjid tempat dapat barakah. Yang kedua, segala kebaikan Allah letak di sini sehingga menjadi lubuk pahala. Kok kalau nak mancing ikan, pila kat sungai kan dapat satu-satu. Tapi tahu tempat lubuk ikan banyak, sedah ya. Pitok jala. Orang tunggu dapat 3 ekor, kita dapat 1 raga. Orang yang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dia akan cari lubuk-lubuk pahala. Sebab tu orang kerap pergi umrah apa, pergi buat ibadat ni, sebab di sana 100,000. Kalau 1 hari puasa 100,000. Orang nak yang tu. Baik. Masjid tempat yang mulia untuk Allah yang beriman bertakwa je. Allah dah kelas dah. Hak main masjid ni Allah dah pilih dah. Allah dah kelas dah. Dan muslimah yang hatinya selesa dengan masjid, ciri-ciri yang ada pada dia tu, dia akan dapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia akhirat. Balik rumah, rumah tenang. Balik main masjid, masjid pun dapat barakah. Hidup kita akan jadi lapang. Dan tak ada stres di hujung-hujung usia senja kita, insyaAllah. Tenang menghadapi saat-saat yang dinantikan. Ikutlah setakat tu. Lagi jemaah nak main pula, kita nak semayang asar. Okey, tuan-tuan mohon kemaafan. Tak ada pertanyaan apa, tak ada kan? Tuan-tuan mohon kemaafan. Yang baik daripada Allah, kelemahan diri ustazah sendirilah. Sepanjang penyampaian, waktu-waktu yang begini ni kita rasa mahal. Kok ni orang bagi peluang. Kalau ustazah kata nak tidur, inilah waktu yang sesuai. Dah letih pagi, petang, malam apa semua. Tetapi bila kita berada dalam satu tempat yang Allah redha dengan kita, tak rasa apa dah. Jadi kok pun sama. Kita doakan yang terbaik. Allahumma ja'al hadha jamal marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Allah berkati. Kesusahan kita nanti Allah pelihara. Mohon kemaafan. Jazakumullahu khairul jaza. Ila liqa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan dan perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Ustazah. Marilah kita sama-sama mengamalkan dan menghayati apa yang dijelaskan oleh Ustazah supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah. Banyak perkara yang Ustazah sentuh yang memang menjadi panduan dan pedoman kita dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya, majlis menjemput Ketua Muslimat Masjid Al-Abrar, Puan Hajah Halijah, untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Dr. Ustazah Hajah Faridah. Dipersilakan. Allah. Tak ada. Ya, sampai. Masih banyak Pak. Allah jazakumullah. Oh, nak asak lah. Semua lah semua. Saya nak bang mic.